Okey, kita mulakan sekarang ya. Siapa lagi dah join? Hao Tian. Okey, terima kasih. Okey, kita mula sekarang lah ya. Okey, Tan Molly, Hao Tian, selamat pagi. Macam biasa ya, Tanah Gas pun dah masuk. Terima kasih, bagus. Jadi ya, kita boleh mula sekarang ya. Jangan risau, video ini direkod ya, ada rakaman. Jangan risau ya. Boleh dengar ya, harap-harap semua boleh dengar dan boleh nampak. Boleh. Okey, bagus Hotian. Terima kasih. Tanah Jazz, okey Dan Molly pun okey, bagus. Kamera dia pun ada on. Terima kasih. Baik, kita teruskan saja ya. Kita sambung hari ini sedikit. Okey. Boleh nampak tajuk apa yang saya paparkan, apa yang saya tunjuk hari ini? Apa tajuk hari ini? Boleh seorang baca? Apa tajuk hari ini? Kita buat pendek saja hari ini, tak banyak. Merancang gizi seimbang. Okey, betul Tanah Jazz. Kenapa ada dua orang Tanah Jazz? Okey, tak apa. Okey, merancang gizi seimbang. Ya, hari ini kita buat satu topik saja, merancang gizi seimbang. Okey, sekejap Saya nak join sekejaplah pakai handphone ya. Saya nak tengok juga macam mana handphone ni. Saya nak mendengar. Okey. Merancang gizi seimbang. Ya. Gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Masih ingat lagi apa yang saya maksudkan gizi seimbang? Okey. Masih ingat lagi apa gizi seimbang? Siapa boleh beritahu saya apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang. Dalam bahasa Melayu dia panggil gizi seimbang ya. Ataupun senang kamu nak ingat ya, gizi seimbang ni, gizi ni sebenarnya diet ya. Diet ataupun pemakanan. Diet ataupun pemakanan. Itu maknanya gizi. Okey. Maksud pemakanan di sini contohnya, kalau pagi-pagi ya, waktu pagi kamu bersarapan, contohnya kamu sarapan pagi nasi lemak. Nasi lemak itu ada sambal, kemudian ada telur goreng, ya, kemudian ada timun, ya, kemudian ada nasi lemak ya, kemudian air apa? Mungkin air kopi. Semua itu kita panggil dia gizi lah ya. Itu semua kita panggil gizi. Alright. Jadi seimbang di sini macam mana? Seimbang. Seimbang ni maksudnya apa? Mesti ada 7 kelas makanan. Makanan itu ataupun kita punya diet ataupun kita punya pemakanan mesti ada 7 kelas makanan. Apa 7 kelas makanan itu? Masih ingat lagi kelas? Bagi saya satu contoh. Tanah Jazz, bagi saya satu contoh kelas makanan. Seorang satu. Apa 7 kelas makanan? Yang pertama. Apa masih ingat lagi? Dan Molly, apa satu contoh? Hotian, apa satu contoh? Cepat. Mesti ada 7 kelas makanan. Boleh dengar tak? Boleh dengar? Boleh nampak? Bagi saya satu contoh. Kelas makanan. Semua ada 7. Saya beritahu ya. Semua ada 7. Saya nak kamu beritahu satu saja. Apa? Kelas makanan. Cepat. Kita tak mau buang masa ini. Kita ulang balik ni sebenarnya. Cepat. Kita sudah belajar ini. Takkanlah kamu lupa. 7 itu sangat penting ya. Senang saja.
Nombor 1 apa? Sudah lupa ke? Tengok balik buku teks, kelas makanan. Mesti ada 7 kelas makanan. Nombor 1, karbohidrat. Masih ingat lagi? Karbohidrat, kemudian protein, vitamin, mineral, serat, air. Dengan apa? Dengan lemak. Okey. Contoh karbohidrat kita sudah belajar. Contoh karbohidrat apa? Contoh makanan? Nasi. Lepas itu mesti ada. Ataupun mi. Mi. Lepas itu bihun. Ataupun roti. Ini contoh-contoh karbohidrat. Kamu kena ingat ini. Ya. Jadi itu adalah kita panggil dia gizi seimbang. Gizi seimbang mesti ada 7 kelas makanan ini. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air dengan serat, dengan fiber. Ya. Mesti ada 7 ini. Okey. Kenapa kita perlukan gizi seimbang? Okey. Sebab gizi seimbang ini kalau kamu tengok di dalam buku teks, berdasarkan keperluan kalori dan nutrien anda. Ya, kita dah belajar. Ada berapa? Ada 5 faktor. Ada 6 faktor yang menentukan kalori makanan. Okey, yang pertama, saiz badan. Kalau orang itu badan yang besar, ya, jadi dia perlukan, orang kata, makan lebih sedikit daripada orang yang kurus. Contoh, umur. Ya, kanak-kanak dia kena lebih makan sedikit daripada, bukan kena makan banyak, kalori itu kena tinggi sedikit ya daripada orang dewasa. Pekerjaan. Pekerjaan macam mana? Kalau contohnya orang yang kerja di pejabat dengan orang yang kerja kontraktor, katakan kerja buruh, ya, mesti berbeza kan dia punya keperluan kalori dia macam mana. Jantina, lelaki perempuan, keadaan kesihatan dan iklim. Ini kita semua dah belajar hari tu. Okey. Jadi hari ini kita nak merancang. Merancang itu apa? Kita nak merancang maksudnya kita cuba fikirkan. Kita cuba fikirkan makanan apa yang sesuai. Makanan apa yang sesuai dengan keperluan kalori dan keperluan nutrien kita. Macam saya berbeza, umur saya 40. Saya lelaki, umur 40, kerja guru. Mungkin berbeza dengan kamu. Kamu mungkin umur 14 tahun, perempuan ataupun lelaki. Makanan mesti ada, kadang-kadang mesti ada berbeza sedikit. Okey, jadi hari ini kita nak merancang gizi seimbang. Okey, kenapa kita kena merancang gizi seimbang? Ya, tujuannya hanya untuk badan kita, supaya badan kita cergas dan sihat. Kita tak boleh makan sesuka hati. Pagi makan nasi lemak. Apa ini? Tengah hari makan roti canai. Suka-suka hati saja. Tak ada apa? Tidak ada vitamin, tak ada mineral, tidak ada sayur, tidak ada buah-buahan. Itu tak boleh. Kita mesti rancang. Masih ingat lagi yang saya beritahu hari itu? Satu pinggan mesti ada sedikit nasi, sedikit lauk dan banyakkan apa? Banyakkan apa gelas? Banyakkan sayur-sayuran dan banyakkan buah-buahan. Dan kalau boleh minum air kosong lah ya. Air apa ni? Air mineral ataupun air kosong. Okey. So hari ini kita nak panggil apa? Cuba merancang makanan apa yang sesuai dengan kita. Yang ada semua kelas makanan. Okey. Nanti kita buat lepas ini ya, 3.4 ini. Jadi seterusnya. Kepentingan mengekalkan kesihatan. Mengapa kita mesti mengekalkan kesihatan? Okey. Kamu kena faham di sini ya. Kebanyakan penyakit, contoh penyakit ialah penyakit kencing manis. Diabetes. Pernah dengar penyakit kencing manis? Ya, kelas? Penyakit kencing manis ini biasanya apabila orang itu dia gula di dalam badan dia terlebih banyak. Dia kuat makan gula. Makan gula ini bahaya. Nanti boleh jadi kencing manis. Dan apabila ada kencing manis, dan dia akan membawa kepada penyakit lain. Okey? Itu kalau makan banyak gula, nanti akan kena kencing manis. Okey? Ni penyakit kencing manis.
Banyak ya penyakit orang yang penyakit kencing manis ini semakin ramai. Sebab kenapa? Sebab dia selalu makan gula banyak. Okey. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Darah tinggi ini daripada makanan juga sebenarnya. Ya. Contohnya kamu makan banyak garam. Ya. Tekanan darah tinggi ini biasanya makan makanan yang banyak garam, yang masin. Biasanya tekanan darah tinggi. Okey. Dan kemudian yang sakit jantung. Ya, sakit jantung itu biasanya dia makan makanan yang banyak. Banyak apa? Kelas. 2J. Kalau orang sakit jantung biasanya dia banyak makan lemak. Contoh lemak apa? Macam minyak. Okey, kulit ayam. Itu makanan yang tinggi dengan lemak. Ya kan? Itu sebab kalau kamu masih ingat lagi piramid makanan, garam kita kena kurangkan makan. Gula kita kena kurangkan makan. Lemak juga kita kena kurangkan makan lemak. Okey. Dan kita kena lebihkan makan apa? Lebihkan makan sayur-sayuran, buah-buahan dan minum air yang cukup. Okey. Ini cara untuk mengekalkan kesihatan. Selain daripada apa? Selain daripada kita mesti bersenam lah ya. Makanan mesti seimbang dan kita mesti selalu bersenam. Jogging ke setiap pagi kan? Itu barulah untuk orang kata mengekalkan kesihatan. Daripada sebenarnya daripada sekolah lagi lah ya, daripada sekolah kena kekalkan kesihatan begini. Okay. Right. Kita haruslah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sambung sedikit saja lagi. Seperti macam ni saya sudah cakap tadi. Makan yang rendah kandungan gula. Garam pun kena sedikit. Minyak pun kena sedikit. Dan lemak pun kena sedikit. Selain itu kita haruslah melakukan senaman dan tidak merokok. Okey, untuk mengekalkan kesihatan dan mengurangkan risiko diserang penyakit berbahaya. Kurangkan makan garam, gula, minyak dan lemak. Ya, mesti bersenam dan tidak merokok. Okey, rokok ini sangat bahaya jugalah ya. Kenapa? Terutama sekali kena elak makanan yang kita panggil makanan segera lah, macam KFC ke, McDonald ke. Itu pun bukan tak boleh makan ya kelas. Bukan tak boleh makan, tapi kita kena makan mungkin sebulan sekali ke 2 bulan sekali okey lah. Tapi jangan makan hari-hari lah ya. Tak boleh makan hari-hari sebab itu makanan yang banyak lemak, banyak garam dan banyak gula. Ataupun Coca-Cola itu, air gas itu pun sekali-sekala tidak apa. Tapi jangan hari-hari lah sebab berbahaya. Baik, boleh faham? Okey. Dan ini macam mana nak tahu orang itu berlebihan berat badan? Kita panggil dia ada BMI, Indeks Jisim Badan. Okey, ini nanti bila kita dah masuk sekolah, kita akan boleh cuba buat pengiraan berat apa orang panggil BMI. Dan ini kalau kamu masih ingat pun tahun lepas PJ sudah buat ini. Kan? Macam mana nak tentukan tinggi, berat, kemudian sama ada kamu berat badan lebih ataupun berat badan yang kurang. Tak apa ini. Ini nanti lepas masuk sekolah kita akan cuba belajar lagi ini. Okey? Boleh ya? Okey. Ada soalan? Sekarang 8.48. Ada soalan? Boleh? Ada soalan? Tidak ada Okey, kalau tidak ada soalan, lepas ini saya akan bagi sedikit latihan untuk kamu buat. Tugasan sedikit lah ya. Kita buat dalam buku-buku latihan. Nanti saya akan bagi lepas ini. Okey, jadi sekarang pukul berapa? 8.49. Jadi saya berhenti setakat ini. Nanti kita akan sambung hari apa? Kelas yang seterusnya? Hari besok ada tak? Saya rasa kalau 2 Jul
Hari Rabu. Kita akan sambung pada hari Rabu. Okey. Jadi saya berhenti setakat ini. Lepas ini saya akan bagi latihan di dalam Telegram. Kita akan cuba buat sama-sama. Boleh Okey, kelas Tuan Molly boleh dengar okey, bagus. Saya akan bagi latihan dalam Telegram. Okey. So hari ni sekejap saja kita online. Terima kasihlah terima kasih join kelas ini. Terima kasih Cikgu. Ya, sama-sama. Nanti saya akan bagi latihan dalam Telegram lagi sekali Okey, boleh keluar sekarang. Terima kasih. Kita jumpa lagi hari Rabu. Bye-bye.